Bismillah. Okay, kita start kita punya live kita malam ni. Assalamualaikum kepada semua yang join live kami pada malam ini dalam segmen Jom Take Off episod 3, menjadi pilot, topik menjadi pilot sambil berdakwah, possiblekah? Itu topik kita pada malam ini. Jadi terima kasih kepada semua yang join live pada malam ni, dan dialu-alukan untuk share link kepada live ni kepada rakan-rakan anda, kenalan-kenalan anda, kerana mungkin siapa tahu live ini mampu memberi manfaat kepada anda semua. Jadi untuk malam ni ada sedikit perubahan dari segi host kedua, di mana kita tak ada Kapten Yazran malam ni sebab ni last minute. Semalam dia cucuk vaksin kedua, dos kedua. Lepas tu dia kurang sihat. Dia kurang sihat. Tengah recover, dia tak boleh nak join malam ni, dia kurang sihat. Jadi kita semoga dia recover cepat. Dan sebagai gantinya, saya menjemput kawan baik saya, Al-Amir, untuk menemani saya pada malam ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan kita punya tetamu jemputan kita malam ni, nama beliau mungkin sinonim dengan sebahagian daripada kita, sebab beliau pernah masuk TV, pernah juga menulis, bukan pernah juga, memang beliau terkenal menulis beberapa buah buku berkaitan agama Islam, dan namanya kira agak terkenal lah. Jadi pada malam ini, buat julung kalinya, inilah tetamu pertama kami dalam segmen Jom Take Off, dan saya ingin kenalkan Kapten Hafiz Firdaus Abdullah. Apa khabar, Kapten? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kap dan juga Kapten Al-Amir kerana menjemput saya untuk program ini. Setelah kami pun nak mengucapkan terima kasih kepada Kapten kerana sudi join live kami. Kami rasa berbesar hati lah. Kapten tetamu pertama kami tau. Kami tak pernah ada lagi tetamu sebelum ni. Oh, okey. Masya Allah. Semoga benda ni akan membuatkan segmen ni bertambah menarik lah, insyaAllah. InsyaAllah. Dia punya session, dia first guest dia terus ambil orang yang influence dia tinggi terus. Bagus lah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Itulah. Lepas tu buat pengetahuan semua, saya dengan Kapten Hafiz tu pernah kerja sekali lah. Pernah fly sekali semua masa saya kat Malaysia Airlines. Jadi kira kenal lah sejak zaman kerja dulu. Lepas tu jadi cerita malam ni pasal tajuk dia, pilot menjadi pilot kira sambil berdakwah. Sebab selalunya kalau kita tengok ambil contoh cerita Melayu lah kan, drama Melayu, dia suka nak filem-filem ni kan, kalau nak portray pilot ni jenis kaki enjoy, kaki perempuan, jenis macam tu kan. Tapi sebenarnya pilot ni macam-macam karakter kan, ada yang baik, ada yang jahat. Kita ada juga pilot yang ke arah keagamaan, menyumbang ilmu, menyumbangkan jasa dalam ilmu agama. Jadi antara contoh yang terdekat kita ada sekarang ni ialah Kapten Hafiz Firdaus. Sebab berpuluh buku Kapten dah berpuluh lah buku beliau tulis. Lepas tu buku-bukunya dia memberi manfaat kepada kita. Dan ni antara contoh yang baik lah untuk diikuti oleh pilot ataupun mana-mana kerjaya. Jadi kita mulakan Kapten dengan soalan. Boleh. Okey. Okey, soalan yang pertama ya. Kapten dulu kira pilot dah lama kan. So nak tahulah sebenarnya latar belakang Kapten dulu starting macam mana, sekolah kat mana kan. Jadi contoh macam Kapten dulu sekolah menengah dekat mana. Lepas habis sekolah menengah tu masuk airlines tahun bila masuk airlines tu? Okey. Saya lahir di Kuala Lumpur, sekolah pun di Kuala Lumpur. Sekolah St. John's Institution di Bukit Nanas. Yang sekarang ni ada KL Tower tu. Sekolah rendah di situ, sekolah menengah pun di situ. Selepas SPM saya tahun 1988, result keluar tahun 89, jadi saya pun
Memang bercita-cita dari dulu, suka kerja pilot, memang nak jadi pilot, memang minat lah. Fighter jet suka juga, tapi airline pilot lagi suka. So bila keluar iklan daripada Malaysia Airlines, saya pun mohon dan alhamdulillah dapat, dan lebih kurang bulan Jun Julai tahun 89 tu saya masuklah program Cadet Pilot Training Malaysia Airlines di Batu Berendam, Melaka. Oh, masa kapten dah kat Melaka Masa saya dah dekat Melaka ya. Yang dekat overseas tu masa bila? Masa saya di Adelaide pun ada juga. So bila yang mohon tu mereka terima 40 orang, 20 hantar ke Melaka, 20 hantar ke Adelaide, Australia. Okay. Saya pun alhamdulillah suka di Melaka sebabnya dekat dengan rumah, balik-balik rumah apa semua tu, dan tak banyak change of environment. Kemudiannya instruktor-instruktor banyak daripada Air Force, Royal Malaysian Air Force. Saya ni kena orang garang baru saya bergerak sikit. Okay. Baik-baik ni tak jadi saya ni. Kita nak tanya, kalau zaman-zaman sekolah dulu memang minat flying ni juga at the same time memang ada berjinak-jinak juga dalam bidang agama juga ke dari sekolah ke? Tak ada. Saya ni budak KL, nak kira hantu pun boleh juga. Saya tak kejar perempuan kejar saya. Sama lah kita, Kapten. Okay. Saya no comment. Tapi saya sekolah agama tau. Sekolah agama petang, sekolah petang macam tu. Bukan, sebab St. John tu sebenarnya sekolah agama Kristian. Jadi Saint tu dia kira itu sekolah wali-wali tu sebenarnya. Dan sebab antara kritik yang biasa saya terima, ni pilot tulis ni bukan ada pengajian agama pun, saya kata saya dulu sekolah agama juga. Tapi agama lain lah. Kalau nak kira influence agama time tu Kristian dekat St. John's, kalau compare dengan sekarang ada banyak beza kata. Sekarang saya tak tahu, tapi zaman dulu memang tak ada. Kalau macam bila ustaz ke ustazah ke cuti ke apa ke, masa subjek pengajian Islam tu tak adalah padri yang masuk. Tapi kalau yang form 6 tu saya dengar ada padri yang masuk. Gitu tu. Dahsyat juga. Tapi adalah dia orang pun dah berdakwah, kita pun berdakwah, so tak apalah. Jadi masuk airline kat tu. Okay. Nice. Soalan kedua, Cap. Tak ada, sebab actually tengah go through dekat Facebook juga kan. Ada yang ni Kapten Hairi Anwar bagi salam. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu apa ni, ada ni Adi, Kapten Adi. Semua Kapten saya seorang je FO ni Kapten. Malu lah. Ni apa, Kapten Ezri, Fazlin, Kapten Fazlin, Kapten Nazmi komen. Tu. Tapi komen ni lah, komen tak ada soalan lah, just komen ni lah, komen. Okay. Okay, actually tu bagus lah. Jadi Kapten dah masuk tahun 89. 89 training lebih kurang 2 tahun. Jadi Februari 91 saya dah kira report di Malaysia Airlines lah. So 30 tahun lah Dah 30 tahun. 30 tahun ya betul juga tu, tak kira lama. 30 tahun dia. Pengalaman kan. Jadi itulah, bila kita masuk maknanya lepas habis SPM masuk ke pilot tu, waktu tu kira belum lagi lah mendekati penulisan ni, masih kira biasa-biasa je lah. Agama sangat minimum, kira yang wajib saja. Tapi kalau sebut tentang penulisan tu, dulu masa zaman sekolah saya minat menulis, saya tulis cerpen. Cerpen. So cerpen saya ada keluar dalam Dewan Masyarakat, ada keluar dalam Dewan Siswa. So pertandingan cerpen antara kelas di sekolah ke apa, yang tu saya minat tulis lah. Dahsyat. So ada basic menulis dari bahasa lah. Okay, faham dah sekarang ni. Jadi nak tahu lah, sejak kita masuk 91 kan, 91. So bila Kapten mula menulis buku tentang agama Islam ni, dan kenapa? Nak tahu kenapa tu.
Bila dan kenapa? Okey. Saya mula minat agama lebih kurang tahun 94-95. Bukan bila minat agama, maknanya mula cenderung. Mula cenderung sebab rasanya dah enjoy life banyak dah. Sebab kalau katakan tahun 95, tolak saya lahir tahun 71, dah 20 tahun, 24 tahun dah enjoy aja. So rasanya need to get serious about life ke apa ke. Jadi lebih kurang 94, 95 tu saya mula berminat baca buku agama. Saya mula berminat dengar kuliah-kuliah agama. Saya ketika itu duduk di Bangsa, rumah ibu bapa saya. So jadi saya rajin berulang-alik ke Masjid Bangsa lah, Masjid Abu Bakar Siddiq. So masjid itu aktif, ada kuliah subuhnya, ada kuliah zuhurnya, ada kuliah maghribnya. Bila off day saja saya pergilah ke sana. Kemudian kalau beli buku agama baca, saya bawa pergi flight baca bila night stop ke apa ke. Ketika itu pergi ke kawasan Masjid India kan, banyak kedai-kedai buku agama di situ. Jadi beli baca, so duduk rumah baca, dalam flight baca, sampai night stop baca, so masa dipenuhkan lah. Dan ketika tu juga dengar kaset ceramah. Kaset lah. Time tu kaset tu. Saya bawa, time tu pakai apa? Walkman, Sony Walkman. Budak umur apa? Budak sekarang tak tahu kot kaset tu apa. Saya rasa tu yang kalau dah tersangkut tu kena pusing pakai pensel tu, bagi lurus balik. So waktu tu yang favourite Captain ni ceramah siapa? Ustaz mana? Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Samsuri. Ustaz Samsuri sampai sekarang masih aktif lagi. Ya betul. Tuan Guru ni Aziz saya cuba dengar, tapi Pelat Kelantan ni pekat, tak faham. Pekat sangat. So Captain, kalau macam masa tu Captain cenderung lebih kepada penulis buku ke atau topik buku tu masa nak pilih awal-awal? Awal-awal tu lebih pada mana-mana buku saya dapat menarik tu saya beli dan baca sajalah. Belum time tu belum terfikir nak menulis lagi pun. Masa tu contoh macam topik-topik kita nak tahu ilmu fiqah ke, ilmu tauhid ke, masa tu nak kira lagi nak mendekatkan diri, kira Captain lebih cenderung kepada topik-topik macam mana contoh? Campur-campur lah sebab saya pergi tengok apa topik ada, ataupun kalau saya dengar kuliah di masjid tu kan, ada topik tu dia cakap macam, saya teringat ada seorang ustaz tu, dia bagus, dia bila sampaikan hadis dia suka sampaikan siapa riwayatkan hadis tu, Imam Al-Bukhari. Saya tak kenal, saya tahu dekat Masjid Bangsa tu ada kedai mamak, Braini Bukhari adalah. Lepas tu hadis riwayat Imam Muslim, saya pun fikir time tu internet apa tak ada, kita nak Google tak boleh. Nama Imam Muslim, fikir-fikir ada imam tak Muslim ke? So pergi cari biodata. Almost zero gak lah knowledge pasal pasal imam-imam ni. Kira zero, and then kita tak ada kemudahan nak search apa semua tu. So pergi sana cari buku biografi imam-imam hadis gitu. Lepas tu bila dengar ada orang cerita Imam Syafi'i ke apa ke, pergi sana balik cari apakah itu mazhab Syafi'i ke, Imam Syafi'i ke apa ke. Begitulah. Jadi kadang tengok buku menarik ataupun saya dengar di kuliah tu saya nak further information macam mana. So pergi jalanlah beberapa kedai cari apa gitu yang ada. Dulu nak cari ilmu susah, tak macam sekarang senang je kan. Apa-apa tak tahu. Faham. Tapi memang bersungguh betul lah waktu tu. Memang betul-betul nak berubah lah kata. Betul-betul nak mengetahui agama lah kayaknya kan. Alhamdulillah. So banyak membaca apa semua tu, okeylah, alhamdulillah, puas hati apa gitu. Tu berapa lama tu untuk Captain nak menulis apa artikel? Captain mula dengan apa? Artikel ke, terus buat buku ke atau saya mula menulis lebih kurang tahun 98. Ketika itu saya first officer di Boeing 777. Boeing 777 masa tu dia baru sampai. Bila baru sampai jumlah kapalnya tak banyak. So kalau buat flight pergi mana-mana destinasi, night stop dia lebih kurang seminggu. Maknanya pergi Munich duduk seminggu balik. Pergi Vienna duduk seminggu balik. Pergi Amsterdam duduk seminggu balik. So apa nak buat kat situ kan? So saya teringat bila di Munich, time tu Malaysia Airlines dia bagi duduk Hilton.
Okay, duduk di Hilton Munich, saya dah tengok dia sediakan free laptop pada siapa-siapa yang nak. So saya pun telefon tanya, can I loan one laptop? So dia pun bagi. Saya time tu computer knowledge pun zero. Buka belik satu-satu, belik entah apa-apa semua saya tukar lah, control panel ke apa kan. Sebab ada seminggu tak tahu apa nak buat. Time tu YouTube pun tak ada, apa pun tak ada. So belik-belik tu saya tengok Microsoft Word tu. Tu saya minat, ni boleh tulis. Sebab dulu bila saya tulis cerpen, saya submit ke Dewan Bahasa dan Pustaka, untuk Dewan Masyarakat ke Dewan Siswa, pakai mesin type. So belajar guna komputer pun time tu, dan kemudian saya terfikir why not I write something, sebab banyak masa ada ni. So dari situ mula saya terlintas untuk mula ketika tu nak tulis buku, lebih kepada latihan ilmiah diri saya. Sebab kalau kita baca buku, kita mungkin that particular topik kita baca 1-2 buku je. Tapi kalau kita nak menulis buku untuk orang lain baca ke apa ke, kita akan betul-betul buat research, akan betul-betul dalam topik tu, baru kita berani untuk menulis dan menyebarkan ilmu tu. Yelah kan, kalau salah memang yelah kan, kalau kita kalau salah semua orang amat salah, kita dah dapat dosa tu je lah, mengalir free pada kita. Betul-betul teliti lah. Soalan ni mungkin tak berapa relevan lah, tapi saya curious je. Cuma tahun 98 laptop tak widespread sangat. So bila Captain dah tulis tu, sebab laptop tu loan, macam mana Captain save? Pakai floppy disk. Floppy disk. Hotel pun baik, minta dia bagi satu. Oh yeah. Very interesting. Saya terfikir tadi macam mana nak save kalau bukan laptop sendiri, nak email kat diri sendiri pun, email masa tu tak ada lagi kot. Waktu tu kita ingat topik apa kita tulis? Buku pertama saya tulis zikir-zikir selepas solat fardu. Sebab saya sendiri nak tahu apa zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dan amalkan, bukan apa yang kita biasa amalkan. Jadi saya pilih topik tu, saya buat research apa semua, dan saya tulis. Ada buku pocket book lah, buku kecil lah, diterbitkan tahun 99 saya. Waktu tu dah lah internet pun 98, 99. Dah ada, tapi yang masih dial up punya tu kot. Nak dapat info pun memang mencabar. Dia punya search engine apa, AOL, Yahoo, Google tak muncul lagi lah. Memang saya dah jam 6. Okay. Berapa banyak kita ingat berapa banyak buku kita dah tulis dekat ni? Boleh kira tak? Setakat ni dah tak kira lagi dah. Alhamdulillah dah 50 lebih dah. Alhamdulillah, banyak tu. Yang saya tulis sendiri 50 lebih, yang saya co-author dengan penulis lain dekat 30 lah. Banyak. Tapi yang co-author tu saya tak nama saya, tapi kadang dia orang insist saya adalah nama kat selit celah mana tu. Ilah. Okay, sekarang ni contribution tu. Okay, sekarang Captain dulu kat 747 masa co-pilot betul? 747 tak pernah. Saya A330 dengan 777. Oh, yang pergi Munich tu 777. 777 ya. Okay, so lepas tu Captain jadi Captain start dekat 737 ke 737. Okay. Lepas tu dah start busy lah, betul tak? Kalau 777 ni macam daily flight semua tu kan. So dalam keadaan macam tu sampai ke sekarang ni, even sekarang pun, macam mana Captain boleh bahagi masa tu? Maknanya Captain tulis masa nak stop je ke, ataupun kat rumah pun Captain ada masa untuk tulis? Macam mana tu? Kira Kalau menulis masa tu, saya menulis di rumah, sebab teknologi laptop time tu dia macam bawa guni beras yang 5 kilo tu lah. Dia bukan ada ultrabook yang nipis-nipis sekarang ni. Jadi masa 737 bila saya fly, saya banyak membaca, sebab 737 saya ingat pattern dia, sekarang tak tahu kata. Dia ada banyak layover, dia buat 2 sektor, lepas tu ada 2-3 jam, lepas tu lagi 2 sektor apa. So ada 2-3 jam tu duduk KLIA tu saya membaca je lah. Lepas tu bila naik stok Alostar ke, naik stok Kuantan ke, Kota Baru ke mana, ada sekejap-sekejap tu membaca juga. So setiap masa yang ada membaca, bila di rumah baru menulis. So tentang masa tu lebih pada time management dan juga
kena very berdisiplin lah. Tak boleh kita nak jadi tidur, bangun pukul 10, lepas tu termenung apa aku nak buat hari ni ke apa ke. So mesti ada target. Dulu saya target 1 tahun 1 buku, tapi Alhamdulillah dapat lebih daripada tu lah. So, Captain ada masa tak nak tengok movie ke? Kita orang macam bila free time tengok movie kan, habiskan series lah apa. Captain memang sekali-sekala tengok lah juga, berehat lah juga, kita ni manusia kan. Tapi sedikit lah, tak banyak lah kena. Kalau nak banyak ikutkan, tu mengkaji, menulis apa semua tu kan. Time Captain sebelum kahwin dengan selepas kahwin lagi banyak tulis buku sebelum kahwin ke selepas kahwin? Sebelum kahwin saya belum tulis buku lagi. Belum tulis buku. Sebab jadi Alhamdulillah Allah beri kurniakan saya isteri-isteri yang sangat memahami. Jadi saya banyak menulis, mengkaji apa semua pun time bila dah kahwin. Dan mereka pun fahamlah sebab bila kahwin dengan penulis ni, life is very boring. Kita sebut isteri-isteri kan? Ya saya betul. Menarik tu isteri-isteri. Tak apa, itu topik lain, bukan topik lain. Lagi saya kagum ni Captain. Ada isteri-isteri boleh ada masa buat buku. Lagi kita kagum betul. Okay. Alhamdulillah. So yang seorang ni pun yang monogami patut take note, patutnya lebih dapat aktif lagi untuk kerja-kerja Islam berbanding yang poligami. Mungkin support dia lebih banyak, Cap. Support. Okay, jom boleh try poligami. Memang so back to time tu, semua orang pun ada masa 24 hours. Tak ada orang yang ada 25 hours ke 30 hours a day ke apa ke. Tapi bergantung apa yang kita buat dalam masa tu. Our time management, our priority, our discipline. So yang itu tu yang penting. Sebab orang-orang lain yang kita kata apa, yang bekerja keras untuk merosakkan Islam ke, menyebarkan pengaruh buruk ke, dia orang pun sama juga 24 hours. Dia orang pun ada kerja juga, tapi dia orang boleh buat kerja-kerja tu. Lepas tu kita fikir macam manalah dia orang ni, macam manalah Yahudi ni, macam manalah itu asyik. Tapi kita asyik apa? Tengok movie. Macam mana kita nak tolong Islam kan? Betul. Yelah. Tak terkata saya. Terasa pula. Dia ni Captain, ada komen soalan daripada Eva Yunus atau Aiva Yunus. Kata Captain, masa tulis buku tu tak risau ke kalau tersalah info sebab fiqh kan, topik pun jenis lawan arus? Soalan dia. Kerisauan itu ada, dan kerisauan itu bagus. Saya lihat dari sudut positif. Maka dengan kerisauan itulah yang menggerakkan saya untuk membuat extra research, double confirm, triple confirm bahawa info yang saya nak sampaikan itu adalah bertepatan dengan Al-Quran dan hadis, bukan bertepatan dengan arus masyarakat. Sebab kalau dengan bertepatan dengan arus masyarakat, tak payahlah masyarakat dia buat apa yang biasa kan. So kebimbangan itu menyebabkan saya bekerja ekstra lagi. Yelah kan. Okey. Yang dia punya saya ada beli ada yang beli buku kan, ada baca semua. Saya tengok penulisan Captain tu nampak kemas, nampak teratur, ada footnote semua, tempat sumber rujukan semua. Jadi from there tu lah Captain dah cerita tadi, Captain buat cerpen tadi, no wonder lah kan, penulisan cantik kan. Memang dah pernah pengalaman buat cerpen semua kan. Jadi tapi itulah beza cerpen. Bila cerpen kita tulis tu kita termenung tau. Termenung fikir idea sebab kan fiction. Termenung. Tapi tulis buku agama lain. Research and then kita kena fikir how to write it down dengan cara yang mudah supaya orang boleh faham. Sebab kalau tulis research tu kita bagi that same info to the readers, mungkin ada yang tak boleh faham. Jadi kita macam mana nak sampaikan apa yang kita kaji itu supaya mereka faham dan tidak salah faham. Cerpen dulu lain, duduk termenung, duduk kat taman ke apa ke kan. Sebab cerita fiction kan. Faham. Okay, saya punya okey ke? Line okey ke? Saya terhang lah saya punya internet, sorry. Nampak macam okey je. Okey, saya dengar suara. Okey tak? Okey, boleh dengar ya. Testing. Okey, boleh.
Oh, okay. So boleh niat. Tapi Kapten tak adalah lepas tulis buku agama sekarang dah tak ada tulis cerpen langsung lah. Ke ada juga terlepas juga buat satu cerpen ke at least. Saya tulis buku agama yang berbentuk cerita itu ada. Sebab berbentuk cerita sebab ada satu novel tajuk dia Sebarkan Cintamu. Okey ke? Line okey ke? Okey. Testing. Okey. Okey. Okey dengar Tadi tak. okey ada satu novel tajuk dia Sebarkan Cintamu. Maka saya maknanya saya melakukan kritikan ilmiah ke atas novel tu atas sebab banyaknya kesalahan-kesalahan dalam tu. Tapi memandangkan saya nak jawab novel, saya punya buku tu pun saya buat ala-ala novel juga. Oh. Cerita yang sama cuma dalam edisi yang betul. Macam tu lah lebih kurang. Maknanya watak tu lain-lain ke apa ke tapi tak apa boleh baca buku tu. Best tu. Tentang poligami juga tu. Sebarkan kebenaranmu, catatan-catatan ke atas novel Sebarkan Cintamu. Cap, okey ke Cap? Saya okey, line saya okey. Saya pun okey, saya tak pasti. Dia tadi dia punya pasal dia first time cuba pakai apa recording mode dia. Bukan, dia pakai iPhone dia untuk webcam. So saya rasa ada problem dengan webcam dia kot. Okey. Kita okey Cap, dah kembali? Tak ada suara pula. Sorry, rumah ni kadang internet dia tak stabil lah. Maafkan. Tadi itulah. Sekarang Itu fungsi saya kat sini nak teman Kapten sementara dia tak ada. Masih live kat Facebook Kat Facebook masih live Ada lagi okey. Ada. Okey. Okey, jadi from penulisan Kapten kan, saya nampak Kapten tulis kemas. Lepas tu jelas banyak sumber information, ilmu yang Kapten sampaikan tu luas tau. Dia macam bukan benda yang kita belajar masa sekolah rendah lah sebenarnya atau sekolah menengah. Dia luas lagi tau. Yang mana something new lah kadang-kadang tu. Benda tu, tak pernah dengar benda ni kan. Jadi, Kapten macam mana tu? Maknanya Kapten, information tu Kapten dapat. Kapten ada pergi kursus ke? Kapten baca buku je ke? Kapten ada ada pendidikan formal. Pendidikan formal ke? Atau ada cikgu ke? Ada macam mana? Information tu? Macam mana Kapten? Okey. Pendidikan formal memang tak ada. Saya ni memang sekadar SPM saja. SPM holder kalau ikut pendidikan formal tu. Dan memang tidak ada masuk mana-mana madrasah ke pondok ke mana ke apa, tak ada. Saya lebih suka universiti kehidupan. Kehidupan. Okay. Maknanya saya belajar daripada universiti ni dan tak pernah grad. Sebab banyak orang bila dia grad dia stop learning. Tapi universiti kehidupan ni kita sentiasa continuously learning. We learn from our experience of others. Macam-macam sumber kita boleh ambil, tidak terhad kepada silibus universiti itu saja. Tentang sumber rujukan tu sebab dulu kita banyak buat flight pergi Jeddah, pergi Dubai, pergi Beirut. Di situ saya manfaatkanlah untuk membeli banyak kitab-kitab di sana ya. Di Beirut, macam bila saya tulis buku yang menjawab Syiah, jawapan ahli sunnah pada Syiah yang 4 jilid tu, di Beirut lah tu banyak saya beli buku-buku Syiah daripada sana. Sebab bila kita nak jawab satu kumpulan tu, jangan main jawab je, kita kena baca apa dia orang punya hujah sebenarnya. Supaya kita berlaku adil. Kalau betul kan betul. Jangan main hantam je tapi buku dia orang pun tak pernah baca apa semua kan. Maknanya banyaklah masa yang Kapten kata kemanfaatan apa nama tu? Kapten curahkan lah banyak masa nak mengkaji satu. Nak baca betul-betul. Nak tulis pula lepas tu. Banyak. Memang support system besar ke?
Balik kepada tadi statement Kapten tu. Saya ada soalan pasal kadang-kadang saya orang daif macam saya ni, kadang-kadang kalau saya nak bercakap dengan kawan-kawan, saya ni baru start baca buku ni ke atau baru start tengok YouTube video ni, kadang-kadang diorang ada tegur saya, cakap kat saya macam kau jangan main tengok je, kau belajar ni kena berguru. Kalau tak guru kita syaitan. Macam mana kita nak jawab orang-orang macam ni, Kapten? Okey. Kalau dikatakan belajar tanpa guru berarti belajar dengan syaitan, tanya balik, apakah dengan itu berarti belajar bersama guru, berarti belajar dengan malaikat? Tak juga, sebab banyak ajaran sesat di Malaysia, di mana-mana ke kalau kita kaji, semuanya berpunca daripada seorang guru juga. Kan? Sebab kalau tanpa guru, dia orang kata maknanya belajar dengan syaitan. Maknanya kalau saya belajar dengan guru, saya tengah belajar dengan malaikat ke? Tidak juga. Yang pentingnya ada sikap menganalisa pada diri kita ni. Dan guru itu antara yang kelemahan banyak orang di sini berfikiran. Guru tu dia mesti face to face. Padahal guru itu adalah orang yang kurang ilmu, menuntut ilmu daripada orang yang lebih ilmunya. Dan orang yang lebih ilmunya boleh melalui buku, boleh melalui YouTube dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau Alamir baca buku Syekh Yusof Qaradawi misalnya, sedang berguru dengan Syekh Yusof Qaradawi, walaupun tak pernah jumpa face to face. Kalau tengok YouTube ustaz sekian-sekian ke apa ke, sedang berguru dengan ustaz tu. Jadi sebab bila nak dibataskan berguru tu kena face to face, itu yang kita punya ilmu tu nak improve tu slow sangat. Sebab nak tunggu face to face tu, kadang kita pun sendiri ada kerja, ada kesibukan apa semua tu. Tapi kalau kita meluaskannya, katakan melalui YouTube, macam saya pergi brisk walking ke, pergi jogging ke apa ke, pakai itu dengar YouTube. Mana-mana masa ada, dengar YouTube. Kalau ada masa lain, saya duduk baca buku. Jadi kita mempelbagaikan cara menuntut ilmu tu, berbagaikan cara berguru. Yang salah tu duduk seorang-seorang kat jamban, duk fikir, aku rasa sembahyang subuh ni patut buat macam ni. Itu tu yang salah tu. Sekejap kita saya iklan kejap. Ada soalan kat Facebook. Okey. Noha tanya kata saya suka kata-kata Kapten dalam penulisan ringkas dulu. Kalau tak silap, lihat apa yang dikata, bukan siapa yang berkata. Boleh Kapten kongsikan kisah di sebalik quotes tu? Okey. Sebab masyarakat kita, mereka suka menilai siapa yang berkata. Macam katakan ada program ceramah maghrib, kuliah maghrib di surau. Dia orang nampak nama ustaz selebriti di Facebook, ustaz tu belum cakap lagi pun. Okey, betul. Sebab apa? Orang famous nak mari cakap. Tak kisah dia bagi tahu dalil sahih tak sahih ke, dia cakap apa ke. Tapi sebab dia famous, serban dia besar, jubah dia cantik, ya betul. Kemudian katakanlah hari kedua ada ustaz yang tak famous datang di masjid yang sama, kuliah maghrib yang sama. Tak famous pun. Tapi dia cakap dengan penuh hujah, dengan penuh dalil, dengan sangat ilmiah. Tapi sebab dia tu tak famous, orang pun macam tak minat nak hadir. Kalau yang hadir tu pun sekadar tunggu bila Isyak nak masuk ni. Jadi kita punya cara menuntut ilmu tu kena tukar metodologinya tu. Bukan kerana orang yang famous ke apa, tapi apa yang dia kata, ayat Qurannya, hadisnya, kemudian ayat Quran ni dia quote kata-kata Imam Ibn Katsir mentafsirkannya ke hadis, dia quote Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini berkata ke. Sebab masyarakat kita ni bila belajar ilmu agama, dia nak macam cerita-cerita. Suka-suka senang-senang. Padahal dia tu sendiri orang yang education very high. PhD 2-3 apa semua tu, tapi bila bab agama dia nak cerita-cerita yang senang-senang je. Datang je yang ustazah ilmiah sikit je, ilmiah lah, I cannot brain lah. Susah lah nak faham begitu. Jadi kita kena ubah kepada apa yang dikatakan tu, apa dalilnya, apa hujahnya, apa penjelasannya. Bukan siapa yang berkata. Itu penjelasan saya. Okey. So dia ada sambungan, ada orang lain cakap. Iva Yunus dia sambung, dia kata sebab buku agama, ni menarik soalan ni. Sebab buku agama source-nya agaknya lebih banyak dalam bahasa Arab. Macam mana Kapten overcome problem tu? Belajar bahasa Arab juga ke? Ya, betul, belajar bahasa Arab juga. Dari dulu lagi, daripada mula saya minat agama 94, 95 tu saya sudah mula belajar bahasa Arab. Sampai sekarang masih belajar lagi.
Masya-Allah. Bahasa Arab jangan yang kaifa anta tayyib apa semua tu tahu. Bahasa Arab tu untuk baca kitab macam dulu zaman sekolah ada tak bahasa Melayu klasik? Dia lain sikit daripada bahasa Melayu biasa. Oh, okey. Kalau kita pergi negara Arab, Saudi ke mana ke, bawa Fathul Bari tu, suruh dia tolong baca, boleh tak? Dia pun sendiri Oh, kan? okey. Kalau kita pergi Mesir, bawa dia. Apa nak kata, kitab tafsir Ibnu Jarir atau Bari ke, dia pun dia tahu bahasa Arab tu. Oh, Itu bahasa ibunda dia tu. Tapi tak semestinya boleh baca kitab Arab. Sebab kitab Arab dia punya bahasanya lagi lama kita sebagai kitab turas kan, kitab klasik. Kadang-kadang tu penulis tu pun dengan nilai sastra yang tinggi. Macam Imam Syafi'i bila tulis kitab Al-Um. Imam Syafi'i tu bahasa Arab dia pun level tinggi tau. Dia bukan bahasa Arab yang baca surat khabar tu. So bila belajar bahasa Arab tu cari guru. Yang guru tu sendiri boleh baca kitab kastik. Jangan segala fi'il madi, fi'il mudhari itu aja. Lepas tu dia sendiri tak tahu baca. Kita bagi dia surat khabar, dia boleh baca. Kita bagi dia kitab, dia pun kejap ya. Kejap ya. So walaupun dalam surat khabar tu bahasa Arab standard, still tak sama lah. Memang dengan bahasa Quran tu memang ni ya. Ya. Dia kalau kata-kata kadang tu sebab bahasa tu klasik, kemudiannya sebab kita mesti ada ilmu dalam bidang tu juga. Katakan sebagai contoh, banyak orang tahu bahasa Inggeris. Tapi kalau bagi baca manual kapal terbang, kita punya FCOM ke apa, dia boleh baca tapi tak faham. Ataupun kita faham bahasa Inggeris, kita baca doktor punya buku ke, ataupun kita beli ubat, dalam tu ada dia punya kertas apa tulis tu kan, baca apa dia tulis ni. Kan, kita pun tak faham juga, padahal kita tahu English. Dia lebih kurang macam tu lah sebenarnya. Ni contoh yang bagus. Ya, betul. Okey, good. Okey, ni soalan yang terakhir lah untuk ni. Kita dah terlebih masa sebenarnya. Okey, itulah seronok cakap. Okey, Kapten buat buku lah, saya ambil contoh buku lah, artikel tak sangat, buku. Okey. So, Kapten dah siap buat, Kapten punya dah tulis siap buku tu kan, dah ready untuk publish, Kapten bagi publisher, betul? Betul. Okey. Sebelum bagi publisher tu, Kapten buat terus bagi publisher ke ataupun Kapten bagi kawan-kawan kau tengok atau tanya bagi ustaz-ustaz yang macam ustaz-ustaz yang bidang hadis ke apa, bagi dia check kan, okey tak aku tulis ni, macam tu ke macam Kapten terus bagi je kat publisher? Okey, dua-dua pun ada. Ada yang saya bagi tapi mereka sebelum tu saya tanya setuju tak, semak setuju, tapi bila bagi lepas tu tunggu sebulan tak ada berita pun. Oh ya. Yang jenis macam biasanya ramai tak yang Kapten bagi tu? Sebelum ni saya bagi ramai, tapi sekarang ni saya bagi sikit-sikit je lah. Mana yang saya tahu betul-betul yang memegang amanah. Kalau dia kata yes saya boleh semak, dia akan semak. Dan orang-orang ni biasanya ni lah yang memang berlatar belakang agama lah. Ni orang yang memang bidang ni tu macam mana? Dalam bidang latar belakang agama lah. Saya bagi dua, selalunya latar belakang agama. Nombor dua, orang awam. Orang awam tu saya nak bagi dia orang baca supaya dapat tengok dia orang faham ke tidak. Sebab cabaran penulis ni sendiri tulis, sendiri syok. Syok sendiri faham. Orang lain baca apa dia cakap ni, mencarut je. Jadi saya bagi dua, yang orang agama dan juga orang awam juga. Orang agama untuk semak fakta, orang awam untuk baca, untuk semak kadar kefahaman. Dan sambil tu nak proofread untuk ejaan, tata bahasa, apa-apa semua tu pun. Ataupun dia baca macam ada soalan lagi pula yang dia tak faham, dia boleh catat di situ. Saya boleh ulas lanjutlah dalam buku tu. Okey, jadi yang kita bagi dekat asatizah dekat ustaz-ustaz kan. Kalau katakan dia orang ada teguran. Dia kata ni bahagian ni mungkin salah tulis ke ataupun bahagian hadis ke kan, salah ke apa. Dia akan beritahu lah, and then Kapten akan betulkan lah. Akan betulkan, akan macam buat balik ke the whole thing ke, macam betulkan part tu je ke. Okey. Maknanya selalunya saya mak balik. Kemudian kalau saya rasa saya betul, saya bagi tahulah saya berhujah sebeginian kerana demikian. Jadi kadang-kadang ada bertukar pandangan ke apa ke. And dia orang okey lah, tak ada isu lah. Tak ada isu lah kira-kira. Maknanya it is open for a few things yang open for discussion. Boleh tak kita orang tahu siapa antara orang famous yang Kapten pernah saya tak nak bagi tahu sebab saya rahsiakan. Sebab saya nak orang baca buku saya bukan kerana ustaz famous yang semak, tapi kerana hujah di dalam tu. Pandai jawapan. Sebab
Apa nak kata, sebab saya sendiri pernah baca buku. Yang baca buku agama tu, kata pengantar dia oleh sekian tokoh yang famous. Sampai ada satu buku tu sampai 7 ke 8 orang tokoh yang famous yang membagi kata-kata haluan. Bila saya baca buku tu, punyalah banyak salah. 5 bab pertama saja, saya tulis satu buku, write buku tu, 36 kritikan. 5 bab pertama, 36 kesalahan yang serius dalam buku tu. Tapi ada punya banyak kata-kata haluan di depan. So, bila kita nak beli buku, jangan terperdaya dengan banyaknya kata haluan di hadapan tu. Boleh jadi Kemungkinan bias besar, lah. orang yang kata haluan tu pun tak semak pun, sekadar memberi kata-kata haluan sahaja. Okay. Nice. Kecewa dengan jawapan saya. Nak tahu Tapi kan? saya setuju, dia kecewa, saya setuju. Oh, kenapa? Okay, soalan yang kita orang tanya dah habis dah. Cumanya nak tanya, kita just kembali kepada ni lah, viewers kan, chat. Kalau siapa dia tanya soalan Boleh, siapa yang tanya? Ya, saya refresh kejap. Komen akan keluar dekat satu tempat je kan? Ke ada banyak tempat lah? Satu tempat je rasanya. Situ je lah, dah tak ada soalan aku. Mana satu tempat? Maknanya yang aku sebut tadi kau dengar kan? Betul tak? Dengar. Okay. So actually tak ada soalan lah. Kami buka lah soalan kalau siapa nak tanya. Sementara kita tunggu soalan sekiranya ada. Kita nak tanya 3 soalan terakhir untuk Captain Jas before kita tutup rancangan ya. Boleh. Siapa Captain punya idola, macam yang influence Captain lah, macam the biggest influence orang ustaz lah, I mean macam tokoh agama yang memberi influence besar kepada Captain sehingga ke hari ini. Okey. Kalau di kalangan para ulama kita yang besar-besar dulu, idola saya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seorang tokoh yang meninggal dunia tahun 728 Hijrah. Kalau kita baca penulisan dia, ilmunya sangat-sangat luas. Dan kita akan terpesona apabila membacanya. So, kalau di kalangan ulama masa kini, seorang tokoh hadis yang sudah pun meninggal dunia, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau pun seorang yang kita kata meluangkan ataupun mengorbankan seluruh tenaga dan masanya untuk berkhidmat kepada ilmu hadis ni. Dan kebetulan saya pun memang minat dalam bidang hadis. So saya memang minat dia. Selepasnya ialah seorang lagi tokoh hadis yang masyhur, baru saja meninggal dunia 2 tahun lepas tak silap saya, Syekh Shu'aib Al-Arnaud. So mereka punya jasa dalam bidang hadis ni sangat-sangat besar. Tu yang tadi idola tu. Yang idolanya tu. InsyaAllah. Kiranya saya ni kalau dapat tulis sekarang lebih kurang 50 plus buku tu sangat sedikit berbanding jasa mereka tu. Saya pun sendiri terfikir dia orang ni dapat masa ke mana, macam mana agaknya tu. Dulu tak ada TV ke boleh apa ni. Okay, thank you. Okay, soalan yang kedua kan. Kan Captain macam je lah banyak bermain dengan Quran, bermain dengan hadis. Maksud saya banyak berinteraksi lah dengan Quran hadis kan, buat buku semua, tulis buku. So boleh tak share dengan kita orang ayat Quran mana yang Captain yang macam memberi impact besar pada Captain, yang Captain terkesan dan Captain suka kalau nak share dengan orang? Okey. Soalannya bagus. Ayat yang saya ingat ialah surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat terakhir, ayat 69. Surah 29, ayat 69, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk kami, untuk agama kami, fina, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan memberi petunjuk kepada mereka ke arah jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, kalau kita ni bersungguh-sungguh mendalami agama Islam ini untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik, untuk menjadi seorang ayah yang lebih baik, seorang ibu yang lebih baik ke apa ke,
Bukan tadi soalan tadi bukan syaitan yang bimbing kita ke apa ke, tapi Allah yang akan bimbing kita. Allah yang akan tunjuk kita buku mana nak baca, Allah yang akan tunjuk kita ceramah mana nak dengar, Allah akan tunjuk kita channel YouTube mana yang nak dengar. Sebab kadang-kadang kita nak pilih tu banyak sangat. Kita pun susah nak pilih mana satu betul, mana tersalah ke apa ke. Tapi Allah yang akan membimbing kita. Jadi jangan, tapi ini dengan syarat kita sungguh-sungguh untuk belajar agama, untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Jangan belajar agama supaya aku makam lagi tinggi, lepas ni tak payah solat. Aku ni nanti lepas ni dapat makrifat, dapat apa tu, dapat ini kan. Jadi lain pula. Kita belajar agama untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik, seorang insan lebih baik, apa semua tu. Allah yang akan membimbing kita kan. La nahdiyannahum. Lam kat situ tu yang menunjukkan nescaya. Kami yang akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jadi Allah akan bagi petunjuk pada kita. Jangan risau orang kata nanti berguru dengan syaitan ke apa ke tak. Nanti Allah yang sendiri akan bimbing kita. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Kita berbuat baik, kita menuntut ilmu. Bukan sekadar hafal-hafal je, lepas tu gantung sijil kat dinding. Master 2, PhD 3 apa tak, supaya kita dapat berbuat baik. Kita berkongsi ilmu dengan orang, kita berkongsi ilmu dengan percuma, tak payah bila dah jadi famous 1 jam jemputan di masjid minta 2-3 ribu ringgit apa semua tu. Bukan macam tu. Kita nak jadi orang yang dah ada ilmu, kita berkongsi ilmu secara percuma kepada umat Islam untuk manfaat umat Islam itu sendiri. Alhamdulillah. So itulah satu ayat yang ingin saya kongsikan sebagai motivasi untuk malam ini. Thank you Ethan for sharing the ayat. Saya dah buat note saya ni. Okay, ni ada satu soalan dari pada viewers. Nurul Ilyani Azrai, dia tanya, since Captain mendalami Islam, circle of friend pun berubah ke? Kawan-kawan pilot ada yang sama-sama Captain dalam journey ni tak? Ada soalan macam tu lah. Circle of friend memang jadi kurang kawan sebab bila asyik mengkaji tu asyik duduk rumah je. Bila flight di hotel pun duduk hotel je, tak keluar mana-mana ke apa ke. Sampai makan pun saya tak keluar makan, bawa makanan dari rumah. Jadi kuranglah masa untuk bersama dengan kawan-kawan ke apa ke. Kalau apa dia? Fahamlah. Boleh imagine lah. Di kalangan kawan-kawan yang sama pun ada juga alhamdulillah yang saya nampak banyak membaca, banyak apa gitu. Bahkan ada seorang FO tu saya fly dengan dia a few years ago. Dia sekarang dah jadi captain. Kalau dia tengah tengok sekarang, nama dia Azlan Ismail, Captain Azlan Ismail 737 tak silap saya. Saya fly dengan dia dulu masa dia FO. Dan kita orang night stop Narita tak silap. Ada more than 24 hours, 36 hours ke apa. Dia pun bawa 2-3 buku ditunjuk. Saya sekarang tengah baca buku ni. Nanti masa night stop nak habiskan buku ni, flight balik nak baca buku ni. When I look at him, I remember myself when I was at his age. So saya doakan dia juga moga-moga menjadi seorang yang berilmu apa. Saya pun dulu memang gitulah. Bila pergi night stop kan, ada kaset-kasetnya, ada buku-bukunya apa ke. Bag tu tak pernah kosong dia benda tu. Kalau ada unscheduled night stop ke apa ke, at least I got something to do. Jadi di kalangan kawan-kawan pilot pun alhamdulillah memang ada banyak yang minat dalam bidang agama, sungguh-sungguh menuntut ilmu apa semua tu. Alhamdulillah. Yang kita dapat membawa apa? Ialah membuat orang berubah kan ke arah kebaikan. Sebab satu perasaan yang apa? Yang best lah kan. Kita ni lah alhamdulillah bersyukur kan. Kita ni tunjukkan jalan je lah kan, Allah yang buka hati kan. Betul. Memang ni lah inspiring. Yang ni ada satu soalan kat WhatsApp. Boleh? Okay, dia tanya, kalau kita nak kaji sesebuah buku agama, kitab, perlu tak kita baca buku biografi ulama tersebut sebelum tu, beforehand? Okey, ayat tu boleh. Tapi kalau kita beli kitab yang cetakan sekarang, kebanyakannya telah ada kita panggil pentahqiq ataupun muhaqqiq. Maknanya kitab tu adalah tesis PhD dia ke apa ke. Di bahagian depan tu dia dah cerita dah biografi penulis tu, metodologi dia macam mana, penulisan dia macam mana, apa dia buat tu. So daripada situ kita sebenarnya dapat banyak ilmu. Jadi bila nak beli kitab, kita kata mana-mana kitab sekarang, jangan beli yang asal tu, tapi beli yang dah ada orang yang pentahqiq ni kat bahasa Melayu panggil apa? Nak kata editor tak betul juga. Penterjemah. Tapi dia menjadikan buku tu kajian dia untuk dia tesis PhD ke apa ke. Dan kita tengok
Buku tu footnote dia pun punya banyak, dia explain satu-satu apa semuanya tu, dan itu menjadi value added dia sangat bagus. So saya kalau baca tu, saya prefer pilih kitab macam tu. Bahkan kadang-kadang satu kitab, satu judul ada 2-3 penerbit sebab ada 2-3 pentahqiq yang berbeza-beza. Dan kita ambil manfaat daripada situ ya. Okey, Captain. Katakanlah macam kan manusia ni macam-macam karakter kan. Ada background macam-macam, ada yang jenis mungkin background langsung agama zero kan, tak pernah solat ke macam tu kan. Misalnya contohlah contoh. So, dia baru nak mendekati agama. Sesuai tak dibaca buku-buku macam Captain tulis? Ke dia kena baca buku yang lagi macam tak ada footnote, yang buku yang simple? Ya, you know what I mean? Orang yang macam dia baru nak ni. Dah solat pun tak tahu, Fatihah pun tak hafal. Jenis ni memang lost lah. Betul lost. Oh, okey. Kalau saya cadangkan dia terus beli buku, baca buku yang ilmiah, mana yang ada footnote. Jadi sebab kalau dia baca yang biasa-biasa, nanti lepas tu dia kena baca pula yang ada footnote untuk tahu. Katakan dia baca buku biasa-biasa tentang baca Al-Fatihah tu. Penulis yang biasa-biasa tu tak terang pun. Bismillah tu baca secara kuat ke baca secara perlahan. Dia pun baca satu pandangan, dia ingat kuat saja. Bila dia dengar orang di masjid lain baca perlahan, wahabi lah tu dia baca perlahan tu. Salah lah tu. Sebab dia tak tahu ada khilaf dalam perkara tu. Tapi kalau dia baca buku footnote, orang tu pun dah explain ada 2 pandangan. Pandangan A, dalil sekian-sekian. Pandangan B, dalil sekian-sekian. Jadi awal-awal lagi dia dah tahu ada 2 pandangan. Tak berat sangat lah untuk dia sebenarnya. Maknanya tak berat sangat lah untuk orang yang baru nak berubah, nak berhijrah ni. Dia kira boleh ni, I mean boleh. Yelah kan, macam too much information dah. Tak macam tu. Tak tahu macam nak try ni lah, figure out lah kan. Maknanya kalau kita nak hadiahkan buku tu kan, someone kan, macam kita nak tahu dia punya latar belakang macam mana kan. Kita okey. Itulah pandangan saya, manusia ni sebenarnya bijak, melainkan mereka yang kata saya bodoh. Kalau dia kata dia bodoh, dia baca buku simple macam mana pun dia tak akan faham. Tapi sebab manusia ni otak yang Allah bagi dia elastik, dia boleh selalu berkembang, sel-sel berhubung apa semua tu. Jadi kalau dia nak start tu daripada dia baca buku biasa-biasa, and then a few years dia dah kena upgrade pula buku yang berilmiah ke apa ke. Why not start yang ilmiah terus? Tapi tak apa, baca slow-slow. Tak payah nak kena habiskan seminggu, habiskan dalam sebulan ke apa ke. Sebab sampai sekarang ni ada orang umur dah lagi tua daripada saya dah masih tak faham kenapa bismillah tu baca pelan, baca kuat. Benda tu pada saya sangat basic dalam agama. Masih tak faham lagi. Dah boleh lagi bila kita di Malaysia biasa baca kuat, boleh lagi nak tuduh yang baca pelan tu sesat lah, itulah Hindi lah, apa semua tu. So sebab di Malaysia kita tidak diajar perbandingan pendapat, kita diajar satu pendapat saja. So bila kita nampak aja pandangan lain, dengar pandangan lain, terus kita tuduh the famous W lah kan. Padahal mereka pun ada hujah, bahkan mungkin dalil dan hujah mereka lagi kuat. Tapi sayang sekali di Malaysia kita tidak dibiasakan daripada kecil beza pandangan. Kita ajar satu je. Sampai sekarang ni pun nak pergi haji pun, kursus haji tu ajar bukan apa yang susah sangat nak ajar tu. Kalau ada mazhab lain sentuh tak batal wuduk, nyalah payah dia nak ajar. Sebab daripada bertahun-tahun tak pernah diajar adanya beza pandangan dalam hal ini. So ala-ala dah nak start tu, kita kata start terus lah, tak apa. Heavy sikit ke apa kan, sekali dah biasa lepas ni you jumpa je buku yang cerita-cerita, buku agama cerita-cerita, ustaz yang cerita-cerita, tak layan dah kan, membazir masa je. Dia macam more tu ilmu lah, I mean dia dah berkembang lah, I mean open minded lah. Sudah masanya kita treat agama Islam ni berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan cerita, ikut-ikutan apa yang suka orang cerita. Can we blame this on the education system? Can this be introduced into primary schools dari sekarang nak terus pergi fundamental dari segi benda tu macam yang tadi Captain cakap tu? Do you think that can happen? Is it possible untuk nak bagi diorang faham ada pandangan-pandangan macam ni instead of just telling them dia macam ni je satu cara? Oh my God. Do you think it can be introduced inside our education pada system? Saya boleh. Pada tahap sekolah menengah tu pada saya dah boleh dah. Sekolah rendah tak apa, kita belajar yang Malaysia punya saja. Tapi yang menengah tu patutnya kita dah ajar disebut fiqh muqaran. Tak payah luar, at least dalam bab wudu, at least dalam bab solat kita dah ajar dah fiqh perbandingan antara 4 mazhab. At least kita dah ajar, dah start dekat situ dah. Dah ajar dah mazhab-mazhab tu kenapa,
Apa bezanya, tak ada yang nak kata yang tu kita lagi salah. Macam saya dulu diajar, mazhab Syafi'i ni paling bagus. Imam Syafi'i paling pandai, dia paling travel paling banyak, dia ajar paling dia hafal paling banyak hadis. Kan? So kalau kita dapat start awal tu sebenarnya lagi bagus. So dia bukan sekadar silibus kita, tapi ustazah kita tu pun kena up knowledge tu. Sebab kadang-kadang macam saya teringat tau, saya ajar anak perempuan saya baca Quran ni tak ada wuduk pun tak apa. Kalau so dia pergi cerita kat ustazah dia dekat sekolah. Ustazah sekolah tu boleh jawab, tak ada mana-mana kitab satu dunia ni kata macam tu. Okay. So saya tengok macam alamak, very limited lah knowledge ustazah tu. Sebab kita di Malaysia biasa kan kena ada wuduk. Bila ada syarat ada wuduk tu, orang kita pun ada alasan tak nak baca Quran. Kenapa? Ada nak ambil wuduk lah. Nak install lah Quran dalam phone pun tak boleh. Sebab ni aku pegang phone tak ada wuduk lah. So bila dengan syarat wuduk tu, kita menjadikan kita alasan menjauhi daripada Al-Quranul Karim. Okay. Maknanya itulah kan. Tak tahulah macam mana nak buat perubahan kan. Tapi personally saya memang rasa banyak apa yang Captain cakap tadi, macam bila dia cakap macam tu, we are limited to tak ada wuduk jadi saya tak baca Quran. Alamak, saya tak ada guru jadi saya tak baca buku. Jadi dia buat kita jadi lagi not encouraged to actually do all these things. Saya personally rasa macam tu lah. So we have a lot of excuses why not to increase our knowledge, why not to read the Quran, why not to read the terjemahan of the Quran, apa semua tu. Tak boleh baca terjemahan sendiri-sendiri, nanti sesat. Dekat Malaysia saja, baca Al-Quran, terjemahan boleh sesat. Only in Malaysia. Kalau dekat US, dekat UK, ke Australia, dia orang baca yang terjemahan tak ada Arab langsung. Dia orang boleh peluk Islam dan dia orang jadi seorang Muslim yang bagus. Just by reading the translation of the Quran. Ya, Malaysia ni nak baca terjemahan Quran tak boleh, nanti sesat. Only in Malaysia, punya banyak ustaz, punya banyak ustazah, punya banyak kuliah-kuliah agama, tapi baca Quran sendiri-sendiri boleh sesat. Situ kita punya... kita biasa dengar orang peluk Islam di negara Europe, di negara mana-mana tu. Dia orang baca Al-Quran dalam bahasa dia. Al-Quran sekarang ada terjemahan Jerman, ada terjemahan Perancis, Spanish, macam-macam ada. Orang baca dan orang masuk Islam kerana terjemahan. Dapat hidayah kerana terjemahan. Kita di Malaysia baca Quran sesat. Daripada muda sampai tua duk baca surah Yasin tu, sepatah surah Yasin pun dia tak faham apa benda. Yalah. Faham tak? Betul. Masyarakat kena berubah lah kan, kena cakna kena lah pasal dia improve knowledge tu. Kita tak boleh nak blame ustaz-ustazah ya, sebab kalau kita sendiri tak nak improve. Sebab kita ni dalam banyak ilmu kita improve, tapi ilmu agama masih dalam sekolah, masih di peringkat sekolah lagi. Bahkan masih sekolah peringkat sekolah rendah lagi Yalah. Betul. Insya-Allah kita akan improve. Okay, ada satu komen kat Facebook sebelum kita tutup Just komen ni inilah dia cakap lah. Dari Nurul Ani Adnan, dia rasa happy bila ada pilot-pilot yang berbincang tentang kepentingan ilmu dan kebaikan Islam. Syabas dan teruskan sesi inspiring macam ni. InsyaAllah puan, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, terakhir sebelum kita tutup ni Captain, nak minta Captain bagi sedikit kata-kata nasihat untuk masyarakat kita dan juga untuk especially untuk siapa-siapa kot nak menulis buku macam Captain ni kan, boleh bagi advice sikit sebelum kita tutup kita punya segmen. Okay. Nasihat kalau saya dapat berikan, ayuh kita memberanikan diri untuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama macam saya kata tadi, bukan untuk capai makam tinggi sampai akhirnya tak payah solat, untuk dapat makrifat apa semua tu, just to be a better Muslim, untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik, insan yang lebih baik, anak yang lebih baik, ayah yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan Allah akan bimbing kita. Jangan kita biarkan ilmu agama kita ni masih pada tahap sekolah rendah dulu. Padahal dalam pelbagai cabang ilmu agama yang lain, dalam pelbagai cabang ilmu yang lain kita telah upgrade. Ilmu agama masih di takuk yang sama dulu. Itu tentang ilmu. Tentang menulis ni, kalau nak menulislah ia sebagai pelaburan di hari akhirat. Jangan menulis untuk mendapat duit.
Sebab banyak orang tanya saya, dia pun nak jadi penulis. Belum saya jawab, lepas tu dia tanya lagi, dapat banyak duit ke Captain? Sebab saya bagi contoh, kalau you pergi surau, you tolong vacuum kapet dia, lepas tu you minta daripada AJK RM50. You dapat RM50, tapi pahala daripada Allah dapat ke tak? So sama juga, you tulis buku. Kalau sebab kita tahu kan, apabila anak Adam tu meninggal dunia, amalan dia terputus kecuali 3. Ilmu dia yang dimanfaatkan, sedekah jariah dia dan doa daripada anak yang soleh. So bila menulis, insya-Allah kita menulis benda yang betul. Okey, selagi mana ilmu tu dimanfaatkan, selagi itu kita dapat pahala, dan ini pelaburan kita untuk hari akhirat. Pelaburan di dunia ni nak masuk bursa saham ke, nak masuk kripto ke, nak masuk buka gerai ke apa ke, silakan. Tapi jangan gunakan agama ni untuk mendapat keuntungan duniawi. Sebab kalau guna agama untuk dapat keuntungan duniawi, nombor 1, pahala tu tak tahu dapat ke tak. Nombor 2, sebab dah untung, kita akan tulis apa yang masyarakat nak baca. Baru buku laku. Kalau tulis menentang arus, macam seorang tadi komen, siapa nak baca? Dah lah pilot, tulis pula benda bertentangan dengan arus. Kan, memang tak laku. So kalau kita tulis sebab nak duit, kita sering akan tulis selari dengan arus masyarakat. So we are not telling the truth, we are not spreading the truth, but we are just spreading what the people want to read. Jadi ikhlaskan niat untuk menulis. Nak duit tak apa, cari cara jalan lain. Tapi jangan gunakan agama untuk mendapat duit. Itu yang banyak kita dengar, tunggang agama kerana nak duit tu kan. So kita kena ingat, kita selalu fikir pelaburan kan, tapi pelaburan akhirat macam mana? Ingat 3 tadi tu kan. Sedekah jariah, doa anak soleh, dan ilmu yang dimanfaatkan. Kita ajar benda yang baik, insya-Allah orang pun manfaatkan, pahala itu berterusan mengalir kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah. Thank you Captain kerana bagi nasihat, kata-kata inspiring. Dan ni dia actually memberi kesan ni kat hati ni. Dia macam jadi semangat nak berubah. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Lepas ni pakai kopiah, jangan pakai topi sudu. Tak boleh, salah. Tak boleh kopiah. Tak boleh pakai topi. Tak saja kacau. Okey. Nanti okey. Jadi nanti insyaAllah masa saya kat Facebook nanti saya akan share Captain punya, bagi link YouTube channel Captain. Saya akan letak situlah. Kat satu banyak kita bincang-bincang juga pasal hal agama dalam tu. Ada. InsyaAllah kalau sesiapa yang berminat boleh tengoklah YouTube, tengok list video-video Captain, and ada topik-topik menarik, boleh tengoklah situ. Kalau boleh tengok. Jadi untuk malam ni just nice lah, sejam lebih sikit. Sejam, Alhamdulillah. Ya, jadi nak ucap sekali lagi terima kasih banyak kepada Captain Hafiz Firdaus kerana sudi join segmen Jom Take Off episod 3 pada malam ni. Ini sangat bermakna pada kami, and saya semoga ilmu dia dapat memberi manfaat kepada kami dan juga viewers-viewers yang lain lah. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi atas jemputan, atas soalan-soalan yang bermanfaat. InsyaAllah. Moga-moga berjaya lah program Jom Take Off. Jom Take Off. Moga-moga bermanfaat. Lepas ni ada jemputan-jemputan lain yang dapat juga memberi motivasi yang baik kepada semua yang terlibat dalam program ni dan para penonton semua lah. InsyaAllah. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada viewers, penonton semua yang menonton, yang bertanya soalan, yang join live kami pada malam ni. Dan semoga semua ni memberi manfaat kepada semua. Terima kasih sekali lagi. Dan okeylah, kita tutuplah kita punya majlis. Terima kasih Captain. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.